Sebut sahaja tentang aiskrim, pasti ramai yang teruja dan terbayang keenakannya. Menjadi kesukaan semua, tidak kira peringkat umur, kini aiskrim telah wujud dengan pelbagai rasa dan perisa sesuai mengikut peredaran zaman. Sejarah kewujudan aiskrim dikatakan bermula di China iaitu pada 3,000 tahun yang lalu. Pada ketika itu, rakyat China telah menghasilkan ais salji dengan nasi dan susu sebagai pencuci mulut. Manisan ini juga merupakan antara makanan diraja pada ketika itu. Tidak lama selepas itu, resepi tersebut telah sampai ke Amerika Syarikat dan beberapa buah negara yang lain dan setiap negara telah mempunyai keistimewaan rasanya yang tersendiri. Di Malaysia pula, aiskrim Malaysia merupakan antara manisan yang paling popular yang telah wujud sejak berpuluh tahun lagi. Namun kini, aiskrim Malaysia telah melalui pelbagai evolusi dan turut diubah suai menjadi lebih unik dan istimewa. Mempunyai pelbagai perisa dan diolah mengikut resepi dan kreativiti masing-masing, maka tidak hairanlah aiskrim menjadi pilihan ramai dan diakui dengan menikmati keenakannya mampu membuatkan seseorang itu berasa lebih gembira. Itu dia. Pasti ramai dalam kalangan anda penonton di rumah yang dah pun terliur dan rasa nak pergi cari aiskrim tengah hari ini. Dan hari ini kita nak cakapkan tentang konsep ataupun pesta ais ini, yang mana kalau kat rumah tu ada setengah orang, dia sanggup beli mesin buat ais tu semata-mata nak minum air berais ataupun nak ada aiskrim, boleh buat aiskrim Malaysia dan macam-macam lagi. Ingat zaman kanak-kanak kan, kalau ada lebih air teh ke, air orien ke, letak dalam plastik ataupun letak dalam bekas simpan dalam peti ais untuk kita jadikan aiskrim. Tapi hari ini ada macam-macam evolusi aiskrim yang telah pun anda saksikan sebentar tadi. Dan sekarang ini saya bersama dengan Puan Masitah Datuk Haji Parudi, iaitu pemilik DP Aiskrim Gula Apung. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kita orang dah sempat berborak serba sedikit sebab saya teruja melihat aiskrim-aiskrim yang ada di depan saya ni. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan sampai kita cakap, sampai kita boleh buat sekali demonstrasi yang nak kita tunjukkan kepada penonton. Kalau cakap tentang aiskrim, ada pelbagai jenis aiskrim. Apa keistimewaan aiskrim ini? Adakah dia aiskrim ais ataupun dia soft aiskrim ataupun macam mana? Okey, Assalamualaikum. Okey, yang ni adalah soft aiskrim gula apung. Ni adalah kita punya homemade punya aiskrim. Okey. Yang kita menu sendirilah, resepi sendirilah. Okey. Bila kita cakap tentang aiskrim gula apung ni, adakah sebenarnya dari setiap menu ataupun bahan yang digunakan untuk membuat aiskrim ini, ia ada bahan asasnya, ada gula apung di dalamnya? Betul. Memang kita menggunakan pemanis gula apung saja. Okey. Semua orang tahulah kalau nak buat aiskrim kenalah ada pemanisnya kan, iaitu gula. Betul. Tapi ini kita gunakan gula apung. Okey, kalau cakap tentang gula apung, kita biasa dengar gula pasir, gula merah, gula Melaka dan sebagainya. Jadi gula apung ini asalnya daripada mana? Okey, gula apung ni kita cuma dapat dekat Sarawak sahaja, dekat Kuching. Yang ni kita ambil dari Kampung Tembirat dekat Kuching, Kampung Tanjung Apung dan Kampung Beliong di daerah Samarahan. Oh, dekat jauh sana tu. banyak pengusaha gula apung lah. Jadi kita tak perlu nak terbang ke Kuching, Sarawak, tapi kita boleh menikmati gula apung, aiskrim gula apung ini di Malaysia. Kalau cakap tentang aiskrim ni kan, macam kita kongsikan tadi, kita mesti ada kenangan. Mungkin kecil-kecil Puan Masitah suka makan aiskrim ke? Suka aiskrim apa yang Puan Masitah suka makan? Dulu dekat Kuching kita ada aiskrim gula apung. Memang jadi signature orang Kuching lah. Gula apung ni. Kira memang signature orang Kuching aiskrim gula apung lah. Tapi kalau daripada kecil dah suka makan aiskrim gula apung ni, tapi macam mana boleh terinspirasi untuk kongsikan keenakan dan juga resepi aiskrim gula apung ni bersama dengan individu-individu lain? Ya, sayang. Okey. Aiskrim gula apung biasa kita buat macam aiskrim Malaysia tu. Bancuh air dia, letak dalam plastik, letak dalam peti ais lah. Jadi sekarang kan dah banyak mesin-mesin, teknologi baru. So kita enhancekan kita punya produk aiskrim gula apung tu, kita come up dengan soft aiskrim. Soft aiskrim. Jadi ada perbezaan lah kan, kalau tadi Fatin dah kongsikan aiskrim yang berbeza, tapi sekarang kita makan soft aiskrim gula apung ni. Dan mungkin Puan Masitah boleh kongsikan dah berapa lama sebenarnya dah mula berkongsi resepi aiskrim gula apung ni? Yang ni kita dah start pada tahun 2014 dekat Kuching. Okey. Mula-mula kita buat satu cawangan sendirilah.
So start daripada 2015 kita dah kembangkan ke Semenanjung Malaysia lah. Okey. So banyak cawangan-cawangan lain juga. Alright, ada berapa banyak perisa aiskrim gula apung? Kalau boleh kamera tunjuk ataupun kalau kita lihat di sini, yang ini warna pink ni perisa apa? Ni strawberry gula apung. Strawberry gula apung. Yang tadi kita boleh tak sambil-sambil tunjukkan apa yang kita boleh letak kat atas tu? Okey, biasanya signature topping adalah kacang tumbuk. Okey. Okey, ni untuk flavor original lah. Okey. Kita boleh letak apa je lah, suka hati kita lah. Mengikut apa yang kita nak. Kalau kita teringin nak letak buah-buahan, kita boleh letak buah-buahan ke? Boleh, ikut cita rasa lah. Okey. Saya pun nak cuba juga. Kalau ini kita panggil dalam bekas apa ni? Yang ni dalam cup kan? Cup, betul. Okey, kalau ini dalam cone. Ini mungkin boleh menggamit kembali nostalgia anda kan. Balik sekolah kan, kita pun tahan abang aiskrim ke pakcik aiskrim. Nak beli aiskrim masa tu harga 20 sen kan? Jadi ini dia boleh mengembalikan nostalgia kita. Dan sebenarnya kalau cakap tentang aiskrim ini juga, ini antara aktiviti yang boleh kita lakukan bersama dengan anak-anak kita di rumah kan. Di hujung minggu ni kita boleh buat aiskrim bersama dengan anak kita. Betul tak? Betul. Mungkin pun boleh kongsikan. Okey, macam ni kita boleh dapatkan aiskrim dalam tub macam ni. Boleh dapatkan dekat kedai lah, dekat kedai kita orang. So kita boleh olahkan macam yang Cik Fiza buat sekarang ni lah. Okey. Ni kita boleh main dengan apa? Sprinkle dia. So, saya boleh letak Boleh. Ni saya punya kan? Saya boleh makan kan? Boleh. Okey, saya letak. Okey, mungkin boleh kalau dikongsikan kepada penonton jugalah kan. Kalau kita cakap tentang aiskrim ni saya nak tahu juga berapa lama sebenarnya aiskrim yang kita beli dalam tub ni kita boleh simpan dalam peti ais kita. Okey. Kalau dalam freezer dia boleh tahan dalam 24 jam. Sahaja. Maksudnya kita boleh ke simpan dia seminggu ke sebulan ke? Boleh ke? Boleh, tapi nak makan tu nak rasa aiskrim dia dah kurang manis sebab ais tu dah terlalu banyak dalam aiskrim ni lah. Sebab kan nanti kalau defrost kan ais dia yang tepi-tepi ni dia akan kacau dia punya rasa ais tu, manis aiskrim tu lah. Okey. Sebab saya dah pun buat aiskrim ni, saya pun naklah rasa sebenarnya aiskrim gula apung ni. Sambil saya nak rasa, bismillahirrahmanirrahim, kita akan bersama dengan Fatin. Sebab kalau cakap tentang ais ini bukan sahaja aiskrim, cendol, air batu campur juga antara kegemaran masyarakat di Malaysia. Kita lihat apa dah cendol istimewa yang nak dikongsikan oleh Fatin hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Awak punya aiskrim sama dengan seluar awak punya warna lah, Fiza. Itu berkenaan dengan salah satu resepi ataupun menu berasaskan ais. Kalau anda berminat, anda boleh terus ke DP Aiskrim Gula Apung. Dekat sana ada macam-macam lagi pilihan untuk anda cuba di rumah. Baik, kita nak teruskan dengan pesta ais kita. Hari ini rasanya tak lengkap lah kalau dah bercakap mengenai ais gulung, ais gula apung, tapi kita tak ada cendol. Yang mana petang-petang kalau panas-panas tu cendol lah jadi penyelamat nak sejukkan badan kita kan. Hari ini saya bertuah sekali, jauh tetamu kita ni daripada Melaka datang ke Seri Pentas ini untuk bersama dengan kita. Kita bersama dengan Cik Farizal Mustafa daripada Cendol Kampung Hulu. Ini sangat-sangat popular ni dekat Melaka. Siapa saja tak pernah pergi ke kampung Cendol Kampung Hulu ni. Farizal dia cakap tak payah Farizal lah, panggil saya Macha je. Okey, hari ini Macha apa yang nak kita kongsikan untuk penonton WHI? So hari ini terima kasih dulu Fatin sama-sama. pada MHI dan WHI dan TV3 kerana jemput kami. So kami memang kita specifically jual cendol. Tapi di tempat kami di Melaka memang ada variety of makanan-makanan yang memang kita macam food court yang besar lah di Melaka tu. So memang beratus makanan kat situ ada. So hari ini kita nak share dengan penonton apa yang menu yang kita istimewanya dekat Cendol Kampung Hulu. So Cendol Kampung Hulu basically sama je macam cendol biasa kat mana-mana pun ada. So ada santannya, ada cendol hijaunya, ada red beannya. Tapi yang bezanya Cendol Kampung Hulu ialah cendol kami aisnya adalah sebenarnya santan. Wow, itu tadi saya sembang-sembang dengan Macha kan, dia kata inovasi daripada Cendol Kampung Hulu ni. Kalau dulu orang buat ais dengan letakkan santan, tapi tidak ya, di mereka sendiri telah mencetuskan ais tu, santan tu dah diaiskan. Ya, santan tu diaiskan. Negatif 80. Macam mana Macam dia dapat idea macam tu untuk kekalkan sejuk dia ke macam mana? Masa awal cipta tu memang agak sebulan juga nak R&D, nak cari idea dekat rumah lah. Masa tu pakai freezer biasa. Okey.
nak pakai freezer biasa 3 hari nak keras Fatin. Itulah sebenarnya. Lepas tu mula dia dah keras 1 hari tu. Tapi bila kita shave dia tak dapat tekstur yang lembut. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okey, itu percubaan. Kita tak payah tunjuk kejap lagi. Kita tunjuk sekarang. Sekarang juga kita tunjuk. Okey, jom. Tadi dia dah cuba-cuba dah tunjuk dekat saya. Memang tekstur dia sangat-sangat halus. Yang mana kalau kita nak tu kita tak payah nak makan ais. Dia dah sekalikan santan dan juga ais itu lagi sedap, lagi lembut lah kalau kita nak makan dengan cendol tu. Wow, okey. Inilah santan dia. Okey, dan kita masuklah. Barang biasa. Barang biasa yang selalu memang ada ke macam orang request orang minta semua ni, saya nak semua ni. Ada, dia nak campurkan semua sekali. Okey. Masukkanlah cendol, buah-buah. Aiskrim pula Fatin. Bukan aiskrim yang tak nak nama. Ini homemade aiskrim. Aiskrim kelapa pandan. Memang dihasilkan oleh cendol Kampung Hulu sekali. Okey, baik. Macam ni dah penuh-penuh mangkuk ni. Macam mana kita nak makan yang mana satu dulu ni? Okey, nanti kita try. Okey, Fatin nak apa? Okey, Fatin nak ini buah longan. Buah longan, okey. Okey. Saya nak juga tu kelapa laut. Kelapa laut. Macam kat kedai pula rasanya. Okey, Fatin nak ni sikit, jagung sikit. Yang ni apa Fatin? Yang ni apa Fatin kalau tahu? Old school punya ni buah kabung. Buah apa? Buah kabung. Buah kabung, kawan-kawan. Okey, dia pernah makan tapi dia tak tahu nama. Okey, kita nak jagung juga. Jagung, okey, masuk jagung. Okey, cukuplah tu, macam dah melimpah luah dah tu. Okey, ini baru sedap makan. Dan yang paling kita dah dapat pulut, ada durian ni jahat. Boleh juga kalau nak dimasukkan. Tapi nantilah kita minta lagi satu mangkuk. So, ni gula Melaka asli. Okey. Gula Melaka asli. Dan ini yang topping dia yang buat blend semua everything. Sangat kalau dulu orang main cedok-cedok, sekarang ni tak payah. Inovasi, semua inovasi. Senanglah sebab apa? Sebab pelanggan ramai, kita nak cepat. Ya, betul. Kita boleh serve dalam 30 second untuk satu serving. Wow, dah siap. Kalau macam ni berapa? Mereka tertanya-tanya juga ni. Kalau kita paling rendah itu RM5. Paling tinggi, paling mahal dengan durian pun RM15. Wah, yang biasa dah pergi tu mesti tahu. Sangat berpatutan lah kan. Kita ada dapat durian dah, santan dah diaiskan kan. Sangat-sangat bagus. Dan selalunya macam kan satu hari tu berapa sebenarnya dihasilkan cendol Kampung Hulu? Kalau macam hari biasa tu dalam 500 ke 600 cup. Untuk di Melaka lah, kita ada 6 branch. So di JB ada, di Muar ada, di KL ada, di Melaka ada 2. Di Melaka ada yang boleh dine in dan juga kita ada drive thru di Melaka. Okey, kalau dulu kan macam cakap orang macam nak cendol yang tradisi lama, yang ada cendol, yang ada kacang merah dan juga biasa-biasa je. Kan kita tak suka nak banyak-banyak. Ada juga ke orang masih lagi masih lagi. Tapi itulah kita memang dah kita educate customer untuk try. Cuba yang dia suka. Ada yang kita dapat feedback daripada customer yang suka authentic punya cendol. Okey. Tapi authentic cendol memang banyak sangat di Malaysia ni ada. So kita cuba inovasikan. So orang mula-mula dapat kecaman. Sebab mengubah teks produk asal cendol tu sendiri kan. Tapi bila lama-lama kelamaan masyarakat boleh terima dan sekarang ni alhamdulillah 500 satu hari. Pesanan dia lebih itu kurang. Itu hari biasalah. Hari weekend panjanglah kat Kampung Hulu tu memang beratus tepi sungai lah. Okey. Baik. Macam kalau boleh juga kongsikan sekali lagi kepada mereka yang mungkin tertanya-tanya tu, apa Instagram dia, ada ke delivery ke, macam mana nak kekalkan kesejukan tu? Kita punya IG ke TikTok ke Facebook semua cendol Kampung Hulu. Tim budak muda kita lah. Cendol Kampung Hulu, boleh search Cendol Kampung Hulu. Dan apa tu tadi soalan tadi yang mana tu? Yang macam mana kita nak kekalkan kesejukan ni macam? Okey, kekal kesejukan dah hantar kita kan tak tahu cair. Macam mana? Kita memang ada packaging yang masa PKP dulu, kita dah buat satu R&D jugalah. Kita pakai ais yang kita beli kat kedai. Dia macam ais beku. Okey. So itulah kekalkan. Boleh tahan 4 jam. Boleh. Okey, apa-apa pun anda boleh tengok-tengok di Cendol Kampung Hulu. Kalau nak tengok apa je menu selain daripada cendol, ada juga ada tapai dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Okey, sambil-sambil saya nak cuba Cendol Kampung Hulu yang istimewa ni, kita nak tengok antara laporan berkenaan dengan ais. Jom kita tengokkan. Pengambilan ais lazimnya dikaitkan dengan stigma memberi kesan yang tidak baik kepada kesihatan. Dari sudut lain, penggunaan ais mampu menjadi satu terapi dan mempunyai banyak manfaat terutamanya kepada fungsi tubuh badan. Okey, mandian ais ni kaedah dia salah satunya memberi tenaga pada sistem tubuh, immune system. Salah satunya membantu kita punya tulang, merawat tulang. Tulang kita sihat, organ kita akan bertindak balas dengan baiklah. Sebab badan kita ni bersifat panas, ais tu bersifat sejuk.
Home Spa Ais Terapi merupakan pusat terapi mandian hidroterapi ais yang pertama di Malaysia. Terapi mandian hidroterapi ais ini adalah satu rawatan alternatif yang mampu mengembalikan kekuatan tubuh badan yang merangkumi aspek mental dan fizikal, tidak kira untuk golongan lelaki maupun wanita. Rawatan terapi ini dimulakan dengan merendam badan ke dalam air yang telah disediakan. Kemudian, bahan campuran seperti belerang, nila, kapur, garam bukit dan minyak aromaterapi akan dicampurkan ke dalam kolam mandian sebelum ais dimasukkan. Bebas daripada sebarang bahan kimia, pengawet dan pewarna, tentunya terapi mandian ais menggunakan bahan semula jadi yang kaya dengan khasiat dan aura tersendiri dapat membangkitkan seri kecantikan dan keyakinan diri. CVT menggunakan ais sejuk ni untuk treatment kecantikan tubuh. Sebab bila mandi ais ni, salah satunya lemak kita sendiri akan cair. Tindak balas ais ni akan memberi kecantikan pada tubuh badan manusia. Cadangan saya, wanita di luar sana, gunalah mandian ais ni untuk merawat kecantikan, aura yang positif, untuk tubuh badan yang langsing dan kesegaran, mendapat aura yang positif setiap hari. Kembali bersama kami, dan kalau kita dah kongsikan sebenarnya, kalau kita cakap tentang ais ni kan bukan saja enak dimakan, dan kalau kita lihat daripada pembacaan juga ada yang mengatakan bahawa ais ini juga bagus untuk kecantikan. Kalau kita bangun tidur, muka kita rasa sembab ataupun bengkak, kita ambil lah ais tu, kita letakkan di muka. Dan ada juga petua-petua mengatakan sebelum kita nak menggunakan ataupun nak menata rias wajah kita dengan mengenakan solekan, boleh juga kita letakkan ais di wajah kita. Ini kita nak kongsikan bukan tentang makanan tetapi tentang ukiran ais. Kalau kita lihat di majlis-majlis perkahwinan ataupun di hotel-hotel, kebiasaannya ada ukiran ais. Dan bagaimana sebenarnya cara untuk membuat ukiran ais ini dan berapa banyak bongkah yang perlu digunakan dan berapa pula berat setiap bongkah ais ini untuk kita jadikan hasil yang menarik seperti ini. Dan untuk kita kongsikan tentang seni ukiran ais ini, kita bersama dengan Encik Muhammad Sani Cik Idris selaku pengarah College Community Bukit Beruang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fiza. Baik, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya? Ya. Betul tu. Okey, kalau cakap tentang ukiran ais ni, saya memang sangat-sangat teruja. Bila pegang memang sejuk sebab ais kan. Tapi bagaimana daripada sebongkah ais itu dapat kita jadikan ukiran sebegini? Okey, terima kasih Fiza. Selamat pagi semua. Baik. Seperti yang ditengok kat sini, kita ialah arca yang melibatkan ini bongkah pertama, ini bongkah kedua dan ini bongkah yang ketiga. Okey. Di mana setiap bongkah ini berat dia hampir 100 kg. Okey, setiap bongkah beratnya hampir 100 kg. Lagi berat daripada saya tu. Setiap bongkah. Ya, Okey. setiap bongkah. Berapa lama masa yang diambil untuk kita siapkan setiap hasil bongkah ni? Baik. Penghasilan arca seperti yang dilihat sekarang ini hanya mengambil masa 30 minit saja. 30 minit saja. Ya, betul. Dan kita boleh tahan selama melebihi 3 jam. Okey, nak buat 30 minit saja, boleh tahan 3 jam. Dan kalau kita lihat sekarang ini, ada juga demonstrasi yang sedang dilakukan oleh pensyarah-pensyarah dan juga pelajar-pelajar daripada College Community sendiri. Apakah alatan yang mereka gunakan untuk kita hasilkan arca yang cukup menarik ini? Okey, seperti yang boleh dilihat di sana, Chef Farid sedang menggunakan satu alat yang dipanggil sebagai flat jigsaw. Okey. Ataupun pahat yang flat. Okey. Untuk tujuan dia ialah untuk mengukir secara yang tuan-tuan boleh lihat, untuk mengukir, untuk flatkan semua bongkah air itu menjadi lebih licin. Okey. Ya, lebih licin. Macam kita buat ukiran kayu jugalah ya, kan? hampir begitulah. Semua bezanya ini ialah sejuk je. Ini sejuk Sejuk saja. Okey, kalau kita lihatlah kan, kebiasaannya lah penggunaan arca ukiran ais ni untuk apa? Kalau zaman dahulu kita lihat kalau majlis kahwin selalu ada ukiran ais kan. Tapi untuk tempoh masa sekarang ni, apakah ia digunakan untuk majlis-majlis sebagaimana? Okey. Ini hanyalah untuk pameran. Pameran ni biasanya dibuat di dalam majlis-majlis formal. Majlis-majlis perkahwinan pun ada juga di hotel-hotel yang kita boleh sediakan arca mengikut kehendak pelanggan.
Itulah kita buat sekarang. Tapi kan kalau kita nak cakap dari segi proses pembelajaran, dan kabarnya pelajar-pelajar ini juga dah dapat macam-macam anugerah kan di peringkat antarabangsa kan. Contohnya daripada Asia Book of Record, Culinary Malaysia tahun 2005 dan macam-macam lagi. Bagaimana, berapa lama proses untuk seseorang individu tu mahir untuk membuat satu arca bongkar ais ini? Okey. Setiap pelajar akan didedahkan berkenaan dengan kemahiran mengukir ais ini lebih kurang satu semester saja. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar tersebut perlu menghadiri beberapa slot lagi untuk menguji kemahiran mereka sehinggalah jadi begini. Jadi kalau kata tempohnya lebih kurang 2 tahun tu dah insya-Allah boleh solid begini. Okey. Tapi saya nak tanya juga, kalau katalah kan orang dewasa macam saya ni lah, saya bila tengok ni teruja. Kemudian saya nak belajar pula buat arca ataupun ukiran ais ni, boleh tak saya nak belajar? Tentunya boleh. Boleh ya? Tentunya boleh. Agaknya boleh pandai tak? Boleh pandai kalau ada 2 perkara saja, iaitu minat dan juga kesabaran. Minat dan kesabaran. Ya, 2 perkara minat tu saja. Mungkin ada, sabar tu mungkin kurang sikit. Okey. Tapi kalau macam bagi mereka kan, individu-individu yang nak cuba belajar untuk buat ukiran ais ini, bagaimana agaknya kalau pelajar-pelajar yang mungkin mereka ni lebih minat untuk penonton-penonton kita ni melihat anak-anak mereka ni ada kecenderungan minat dalam bidang masakan, minat dalam bidang kulinari dan sebagainya kan, bolehkah mereka pergi jumpa chef dan nak belajar atau bagaimana? Tentunya boleh. Bagi lepasan adik di luar sana, hanya datang saja kepada kolej komuniti maupun politeknik yang berdekatan dan boleh belajar tentang ini. Begitu juga dengan lepasan SPM macam kita macam Puan Fiza kan, nak belajar saja tidak perlu ambil formal punya silibus, kita ambil kursus pendek. Oh, boleh ambil kursus pendek. Kursus pendek. Jadi mungkin dalam tempoh PKP ada dalam kalangan anda yang dah diberhentikan kerja, mencari ruang dan juga peluang lain untuk anda membuat perniagaan ataupun meluangkan masa. Jadi anda mungkin boleh carilah antara inspirasinya, boleh belajar seni ukiran ais ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan di atas perkongsian ini. Terima kasih juga kepada chef dan juga pelajar yang membuat bongkahan-bongkahan ais ini. Hakikatnya bukan ringan ya. Total ais berat yang kita bawa ini berapa? Jadi maksudnya di sini ada 3 blok 300 kg. 300 kg termasuk yang sedang dibuat sana 100 kg. Ada 500 kg ais yang dibawa pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu tentang perkongsian ais kita. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali terus bersama kami di Wanita Hari ini. Terima kasih.